Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan masuk unit bab 2 iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Okey, cikgu mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Azila Khalid daripada SMK Ulu Tiram kerana menyediakan slide ini. Okey, cikgu juga telah mengedit beberapa bahagian dalam slide ini untuk menambahkan pengetahuan tentang bab 2. Okey, hari ini kita akan fokuskan kepada unit 2.1 iaitu tentang gizi seimbang dan nilai kalori. First sekali, apa yang kamu kena tahu adalah maksud gizi seimbang. Okey, maksud gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Okey, kelas makanan terbahagi kepada 7, iaitu yang pertama ialah karbohidrat. Okey, karbohidrat, protein, vitamin, air, serat ataupun fiber, lemak dan garam mineral. Okey, kesemua sekali ada 7 kelas makanan. Okey, baik. Sekarang kita akan lihat contoh-contoh masalah kesihatan yang disebabkan oleh malnutrisi. Maksud malnutrisi ialah kekurangan ataupun berlebihan pada mana-mana kelas makanan yang akan menyebabkan situasi malnutrisi. Okey, baik, kita lihat contoh yang pertama iaitu goiter. Okey, goiter adalah disebabkan oleh kekurangan iodin dalam pemakanan harian. Okey, scurvy. Scurvy adalah simptom gusi yang berdarah disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Marasmus, iaitu kesan daripada kekurangan karbohidrat dalam gizi harian. Okey, dan D, kwashiorkor, iaitu akibat daripada kekurangan protein, lalu menyebabkan bendalir berkumpul di bahagian perut. Dan kita lihat dekat sini kelihatan perut bagi kanak-kanak ini buncit kerana bendalir telah berkumpul di kawasan perut. Okey, dan yang kelima adalah penyakit rickets. Okey, ricket adalah kesan kekurangan vitamin D. Okey, berikut adalah gambaran kanak-kanak yang berada di Afrika akibat daripada pemakanan yang tidak mengikut kepada gizi yang seimbang. Okey. Okay, baiklah, konsep pinggan sihat Malaysia. Okey, kerajaan Malaysia telah mewawarkan tentang cara pemakanan yang sihat bagi kita sebagai rakyat Malaysia. Iaitu kita punya pinggan makanan kita terbahagi kepada 3 bahagian. Iaitu separuh daripada bahagian pinggan kita adalah diisikan dengan buah dan sayur-sayuran. Okey, suku pinggan kita diisikan dengan ikan ataupun sumber protein yang lain, ayam dan sebagainya. Manakala bahagian yang ketiga iaitu suku suku pinggan diisikan dengan nasi dan juga sumber karbohidrat yang lain seperti yang berasaskan tepung seperti mi dan sebagainya. Okay, aplikasi konsep pinggan sihat Malaysia dalam kehidupan harian, iaitu bagaimana kita nak menggunakan saranan kerajaan ini dalam pemakanan kita seharian. Iaitu yang pertama, kita makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Okay, yang kedua, makan 1 hingga 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Yang ketiga, lebihkan pemakanan makanan yang berasaskan bijirin. Yang keempat, kurangkan makanan yang bergoreng dan bersantan. Yang kelima, makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap berbanding dengan makan yang kita makan di luar kerana kita tak tahu apa bahan sampingan yang ditambahkan pada makanan tersebut. Okey,
nilai kalori makanan. Okey, maksud nilai kalori makanan adalah iaitu nilai ataupun tenaga yang ada pada satu makanan. Bagaimana kita nak tafsirkan nilai kalori dan juga nilai tenaga bagi makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkap. Setiap daripada kita akan bergantung kepada nilai kalori yang dibenarkan untuk menjamin kesihatan yang lebih baik. Okey, tenaga yang dibebaskan oleh pengoksidaan atau pembakaran makanan lazimnya diukur dalam unit kalori, simbolnya CAL, ataupun kilokalori, KCAL. Okey, selain itu kita juga boleh menggunakan unit joule, iaitu joule, J ataupun kilojoule. Okey. 1 kilokalori bermaksud 1000 kalori. 1 kilojoule bersamaan dengan 1000 joule. Okey, sekiranya kita nak membandingkan antara kalori dengan joule, 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Okey, bermakna kalau 1 kilokalori bermakna 4200 joule. Ataupun kita juga boleh tuliskan sebagai 4.2 kilojoule. Okey, unit SI bagi nilai kalori ialah joule per kilogram. Ini joule per dengan kilogram. Bermakna 1 kilogram makanan bersamaan berapa joule. Okey, bagaimanakah kita nak mengukur nilai kalori dalam makanan? Okey. Pengukuran nilai kalori dalam makanan dapat dilakukan dengan cara menggunakan radas khas yang dikenali sebagai calorimeter boom. Okey, gambar yang awak lihat di sebelah sini merupakan alat calorimeter boom. Okey, dalam pemakanan kita ada kelas makanan, ada 7 kelas makanan. Walau bagaimanapun, hanya 3 daripadanya sahaja yang akan membekalkan kita dengan nilai tenaga, iaitu kumpulan makanan karbohidrat, lemak dan juga protein sahaja. Okey, paling banyak nilai kalori adalah pada lemak, iaitu 37.6 kilojoule per gram. Bermakna dalam 1 gram lemak bersamaan dengan 37.6 kilojoule. Manakala karbohidrat dan juga protein adalah sama, iaitu pada setiap 1 gram makanan bersamaan dengan 16.7 kilojoule. Okey, makanan yang berlainan dan juga anggaran nilai kalori. Okey, kita lihat yang pertama ialah gula. Gula mengandungi 100% karbohidrat. Manakala daging terdiri daripada 13% lemak, 18% protein dan 69% air. Minyak sawit pula 100% lemak. Dan beras 76% adalah karbohidrat, 14% adalah air, 8% adalah protein dan 2% adalah lemak. Okey, makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalorinya. Okey, bagi kumpulan makanan karbohidrat seperti nasi, roti dan juga gula kasar. Nilai kalori yang ditunjukkan dekat sini, gula kasar mengandungi nilai kalori yang paling tinggi iaitu 16.50, diikuti dengan nasi 15.04 dan akhir sekali adalah roti putih 10.60. Okey, kalau kita lihat dekat atas ni dia tulis kj per gram, bermaksud 1 gram nasi bersamaan dengan 15.04 kilojoule. 1 gram roti putih bersamaan 10.60 kilojoule. Manakala gula kasar, 1 gram gula kasar bersamaan dengan 16.50 kilojoule. Okey, bagi kumpulan makanan lemak, okey, minyak sawit 38 kilojoule per gram, mentega 31.20 kilojoule per gram. Okey, kelas makanan protein, daging ayam 8.27 kilojoule per gram, daging lembu 13.11 kilojoule per gram,
dan kumpulan bagi pelawas seperti kubis 0.34 kJ per gram dan timun 0.55 kJ per gram. Okey, terdapat 6 faktor yang mempengaruhi keperluan kalori bagi setiap individu. Yang ini kamu dah belajar sebelum ini. Okey, so 6 faktor itu adalah jantina, saiz badan, umur, keadaan kesihatan, aktiviti fizikal dan juga suhu persekitaran. So, dari segi jantina, antara lelaki dan perempuan, lelaki yang memerlukan lebih kalori berbanding perempuan. Hal ini disebabkan kerana lelaki lebih aktif berbanding perempuan. Saiz badan yang lebih besar perlukan lebih kalori berbanding orang yang bersaiz badan yang kecil. Hal ini kerana kadar metabolisme bagi orang yang berbadan besar adalah lebih tinggi dan disebabkan bilangan selnya juga adalah lebih banyak. Okey, umur. Orang muda memerlukan lebih kalori berbanding orang tua. Kerana seperti yang kita ketahui, orang muda adalah lebih aktif berbanding daripada orang tua. Okey, keadaan kesihatan. Orang sakit memerlukan lebih kalori berbanding dengan orang yang sihat. Kerana orang yang sakit memerlukan lebih tenaga untuk dia melawan penyakitnya. Okay. Faktor yang kelima, orang yang bekerja berat memerlukan lebih tenaga berbanding orang yang bekerja ringan. Okay. Hal ini kerana lebih banyak kalori diperlukan untuk menjalankan kerja yang berat. Okey, orang yang tinggal di kawasan suhu sejuk memerlukan lebih kalori berbanding orang yang tinggal di kawasan yang bersuhu panas. Hal ini kerana lebih banyak kalori diperlukan untuk mengekalkan suhu badan bagi orang yang tinggal di kawasan yang sejuk. Okey, kesan pengambilan kalori yang tidak menepati keperluan individu. Tadi kita dah lihat ada 6 faktor yang mempengaruhi keperluan kalori bagi setiap individu. Apakah kesannya bagi orang yang tidak mengambil makanan mengikut keperluan individu tersebut? Okey. Selain mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori individu tersebut untuk mengekalkan kesihatannya. Okey, kesannya akan menyebabkan masalah kesihatan seperti malnutrisi seperti yang kita dah pelajari pada mula-mula tadi, iaitu kesan malnutrisi adalah kekurangan atau berlebihan dari satu atau dua daripada kelas makanan. Okey, obesiti iaitu orang yang berlebihan berat badan. Anoreksia nervosa iaitu penyakit psikologi di mana pesakit tidak mahu makan. Okey. Arteriosklerosis iaitu penyakit yang disebabkan oleh salur darah yang tersumbat dengan mendapat kolesterol. Diabetes mellitus iaitu penyakit kencing manis. Tekanan darah tinggi akibat daripada pengambilan garam yang berlebihan. Trombosis iaitu salur darah yang tersumbat akibat daripada pembekuan darah. Okey, penyakit stroke akibat daripada salur darah yang pecah di bahagian otak sehingga menyebabkan kerosakan saraf. Serangan penyakit jantung dan juga penyakit jantung. Okey, kita lihat satu persatu masalah kesihatan yang cikgu sebutkan tadi, iaitu yang pertama, obesiti. Obesiti berpunca daripada mengambil makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan untuk satu jangka masa yang panjang. Lalu, kesannya menyebabkan risiko menghidap penyakit seperti diabetes mellitus ataupun kencing manis, arteriosklerosis, salur darah yang tersumbat akibat mendapat kolesterol dan tekanan darah tinggi. Okey, tekanan darah tinggi berlaku akibat daripada pengaliran darah yang terlalu laju akibat daripada salur darah yang tersumbat dengan kolesterol. Okey, anoreksia nervosa iaitu berpunca daripada keengganan seseorang individu untuk makan kerana terlalu risau akan kenaikan berat badan. Okey, kesannya menghidap masalah kesihatan seperti malnutrisi iaitu kekurangan nutrisi dalam pemakanan dan boleh menyebabkan maut. Seperti yang saya cakapkan tadi, anoreksia nervosa adalah penyakit psikologi. Okey, yang ketiga, penyakit aterosklerosis iaitu sejenis penyakit
arteriosklerosis. Okey, berpunca daripada pemendapan kolesterol pada dinding arteri akibat daripada makanan yang berlemak. Makanan yang berlemak mengandungi kolesterol yang tinggi, terutamanya makanan yang mengandungi lemak tepu, iaitu yang berasal daripada haiwan. Okey, kesannya lumen. Lumen adalah bahagian tengah di mana tempat darah mengalir. Lumen arteri. Arteri adalah salur darah, iaitu bahagian tengah dalam salur darah menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi, iaitu darah terpaksa mengalir dengan sangat laju akibat salur yang sempit. Okey, hal ini meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Kerana apabila darah mengalir dengan laju pergi ke jantung, jantung akan jantung akan menghadapi masalah terpaksa mengepam dengan lebih laju. Lama kelamaan, jantung akan letih, penat dan akhirnya serangan jantung akan berlaku. Okey, stroke pula berlaku apabila darah yang mengalir dengan tekanan yang tinggi melalui salur darah yang berada di bahagian otak. Lalu dia menyebabkan dinding salur darah menjadi pecah akibat darah yang mengalir terlalu laju dengan tekanan yang tinggi. Bila salur darah itu pecah, iaitu pada bahagian salur darah yang berada di bahagian otak, dia akan menyebabkan kerosakan saraf di sekitarnya. Lalu stroke berlaku atau kita biasa panggil angin ahma. Okey, yang keempat ialah diabetes mellitus, iaitu mengambil makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula untuk jangka masa yang panjang. Hal ini dapat menyebabkan masalah penglihatan. Okey, berlakunya penyakit yang dikenali sebagai cikgu tak ingat apa nama istilah yang digunakan untuk mata tu. Cikgu dah lupa, nanti cikgu akan terangkan kemudian. Okey, kesihatan ginjal juga akan rosak dan juga sistem saraf. Okey. Okey, apabila berlakunya luka, maka luka akan lambat sembuh. Sebab itu kebanyakan kita pernah dengar penyakit pesakit kencing manis, kena potong kaki dan sebagainya. Okey. Yang kelima adalah penyakit tekanan darah tinggi, iaitu pengambilan makanan yang tinggi kandungan garam untuk satu jangka masa yang panjang. Kesannya ini akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Okey, corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Apa yang awak lihat pada gambaran ini adalah makanan segera yang banyak dijual di restoran-restoran makanan segera seperti McDonald, KFC, dan sebagainya. Okey, kesihatan badan manusia bukan sahaja dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori yang menepati keperluan, tetapi juga bergantung kepada corak pemakanan seperti waktu makan dan juga jenis makanan yang diambil. Okay. Di Malaysia, terdapat pelbagai jenis restoran, terutamanya restoran makanan segera yang beroperasi sepanjang masa. Jadi, ramai di kalangan kita yang tertarik dengan iklan yang dipaparkan ataupun faktor mengejar masa. Tak ada masa untuk masak dan ingin makan dengan segera, lalu dia memilih untuk mengambil makanan segera. Okey, kesannya akibat makanan segera dan juga makanan rapuh oleh masyarakat Malaysia, iaitu yang pertama, gula yang berlebihan, iaitu dia akan meningkatkan risiko penyakit obesiti, kerosakan gigi, peningkatan risiko awal menghidap penyakit diabetes mellitus ataupun kencing manis pada usia yang muda. Okey, akibat daripada kandungan pewarna dan pemanis tiruan yang terdapat pada makanan segera, ia akan menyebabkan penyakit kanser, mandul, diabetes mellitus dan kerosakan hati serta ginjal. Okey, kandungan yang tidak sihat juga terkandung dalam makanan segera akan menyebabkan malnutrisi, iaitu kita kekurangan nutrisi yang penting. Okey, kafein dalam minuman bergas akan menyebabkan masalah sukar untuk tidur, kerisauan melampau dan juga ketagihan. Okey, garam pula yang berlebihan pada makanan segera akan menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan juga kerosakan ginjal. Okay, baiklah pelajar, kita dah tamat unit 2.1. Cikgu harap kamu dapat menjawab soalan Google Form dengan baik. Okay. Cikgu akan berikan berapakah markah minimum untuk kamu capai. Sekiranya kamu tidak capai markah minimum, kehadiran tidak akan diambil. Okay, terima kasih.